Baca Faridatul Faraid muka surat 9 bahagian keempat daripada atas. Kita baca semula, baca dan berubah muka surat 9 bahagian keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada ini, dan setengah daripada ini yang kita baca yang melupa dalam kurungan nota kaki nombor 3 itu. Dan setengah daripada ini, setengah daripada orang yang i'tiqadkan bahawa sesuatu itu, sesuatu ni daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu memberi bekas, bukan Allah yang membekas. Sesuatu yang membekas, yang memberi kesan. Sesuatu membekas ni dengan kuat, dengan kekuatan yang dia akan kuat ni oleh Allah padanya, pada sesuatu. Setengah daripada ini, setengah daripada orang yang berpegang sesuatu bekas dengan kuat yang dijadikan oleh Allah padanya. Orang yang mengikatkan bahawasanya hamba itu, hamba ini memberi bekas, hamba ini memberi kesan, memberi bekas, memberi bekas pada perbuatannya, perbuatan hamba. Hamba memberi bekas pada perbuatannya, pada perbuatan hamba. Hamba perbuat, jadi perbuatan hamba sendiri. Jadi perbuatan hamba perbuat. Allah Ta'ala padanya, pada hamba. Jadi setengah dari sebagaimana yang terdahulu berpegang sesuatu memberi bekas dengan kuah. Kuah ni contoh kitab pisau dan api. Apa dia kuah pisau dan api? Kuah ni ketajaman di mata pisau, kepanasan di api. Yang mana di sekalian makhluk Allah ni Allah letak kuah belaka. Di sekalian makhluk Allah ni Allah tidak jadikan kosong. Ada kuah belaka. Ada apa? Nak panggil apa kuah ni? Maknanya di nasi ada kuah yang mengenyangkan. Di air ada kuah yang menghilangkan dahaga. Apa dia tu? Di air tidak ada kuah yang mengenyangkan. Di nasi tidak ada kuah yang menghilangkan dahaga. Dahaganya lah kita ni. Dahaga kelak-kelak. Kita tak kawan? Betul? Betul dah sebut oh. Dahaga kelak-kelak. Suka pula dah. Dahaga kelak-kelak. Kalau lapar, kau tengah ni kan dia ada kata berganda apa. Lapor dia lapor. Ada lapor. Kalau dahaga kelak-kelak ada. Dahaga kelak-kelak tu dahaga sangat-sangat. Dahaganya kitanya pergi cari nasi. Boleh tak hilang dahaga? Tak boleh. Bukan kata nak menghilangkan dahaga. Buat kata terlekat pula di tekuknya. Jadi maknanya
yang menghilangkan dahaga, kuah yang terletak di air. Tetapi bukan kuah tu yang bekah. Ada ni. Cuma zahirnya di air ada kuah yang menghilangkan dahaga. Di nasi ada kuah yang menghilangkan lapar. Itu main kuah belakang tu. Cuma kita buat misal dua je lah. Satunya pisau, satunya api. Apa kuahnya? Pisau makhluk Allah, api makhluk Allah. Di pisau tu Tuhan letak kuah, iaitu ketajaman. Di api Allah tak letak kuah, iaitu kepanasan atau kuah. Kemudian kita bicara kuah terdahulu. Sekarang ni pergi pula pada bicara Tuhan jadikan kudrah di hamba. Tuhan jadikan kudrah di hamba. Hamba ni malaikah, hamba ni jin, hamba ni manusia. Tuhan jadikan kudrah di malaikat, Tuhan jadikan kudrah di jin, Tuhan jadikan kudrah di manusia. Tetapi kitanya duduk duduk bicara hal manusia lah. Tapi hamba di sini bukan hanya manusia. Hamba di sini tiap-tiap yang keluar daripadanya perbuatan yang ikhtiari, perbuatan yang bahasa pilihan pada zahirnya. Jadi malaikat buat dengan pilihan malaikat, jin buat dengan pilihan jin, manusia buat dengan pilihan manusia. Itu dipanggil hamba di sini. Jadi di malaikat sama, di jin sama, di manusia sama, Tuhan letak kudrah. Tapi hak bab kudrah ni hanya berkait dengan hamba. Selain daripada hamba, di pisau, di api, di nasi, di air, dia panggil kuah. Antara pegangan, berpegang sesuatu yang bekas dengan kuah, sesuatu yang bekas dengan kudrah, pegangan lain-lain ni. Tetapi hukumnya sama saja. Hukum dia sama. Kemudian pergilah kepada contoh-contoh benda yang lain. Kuah di obat, kuah di pemakanan. Jadi ada dia panggil apa? Kuah dia. Kuah yang Tuhan jadikan di obat darah tinggi, dia tidak berkesan untuk orang nyakit kecil manis. Kuah yang Tuhan letak di obat kecil manis, dia tidak berkesan kepada orang yang darah tinggi. Faham tak ni? Mana dia obat tu Tuhan jadikan kuah belaka. Faham tak? Jadi obat tu makhluk Allah, kuah tu makhluk Allah. Tapi pegangan kitanya, makhluk bekas sama sekali termasuk kuah tu. Jadi putus, jadi hangus, jadi kenyang, jadi hilang dahaga, jadi stabil penyakit kecil manis ke, darah tinggi ke, kesemuanya balik kepada qada dan qadar. Kesemuanya balik kepada kudrah dan iradah. Kita duk bicara tajuk kudrah dan iradah. Sekarang kita bicara lawan kepada kudrah dan iradah. Lawan kudrah ajzun, lemah. Lawan iradah karahah, mana tidak menghendaki. Jadi kalau berpegang dengan hak mustahil ni, inilah pegangan yang salah. Mana berpegang dengan sifat yang mustahil, ajzun. Ada satu perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, ajzun lah, lemahlah Allahnya. Mana ni? Allah hanya letak tajam di pisau, Allah hanya letak panas di api. Sampai masa memutuskan, bukan Allah yang memutuskan, tajam tu yang memutuskan. Sampai masa bukan Allah yang menghanguskan, panas di api yang menghanguskan. Lemahlah orang panggil. Lemahlah ludah tu. Dia panggil apa ni? Berpegang dengan sifat mustahil. Kita nak pegang sifat wajib, bukan nak pegang sifat mustahil. Sifat mustahil lemah ni, kita pegang hukum dia. Apa hukum dia? Lemah, akal tak terima, ada di Tuhan.
kita berpegang di akidah kita Tuhan tidak lemah. Ni kita nak pegang Bila kita pegang Tuhan tidak lemah, dengan bahawa semua yang berlaku datang daripada perbuatan Allah. Kita mengulang sangat sifat wajib, kudrah, iradah, sifat mustahil, lemah dan tidak menghendaki. Tapi kita faham tak, kudrah Allah, kuasa Allah ni, dengan bahawa semua yang berlaku adalah perbuatan Allah, itu kuasa Allah. Itu kuasa. Bukan hanya kuasa Allah buat langit, buat bumi, buat manusia, buat malaikah, buat jin. Lepas itu bukan perbuatan Allah, lemah seumpama tu. Kudrah Allah, kekuasaan Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Qadir, amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, atas sekalian yang dikehendaki oleh Allah, atas tiap-tiap sesuatu, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Itulah kita duk mengaji nak kenal Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, nak kenal Allah yang tidak lemah. Kemudian kita nak tahu juga hak lemah yang kita nak pegang Tuhan tidak lemah ni. Lemahnya maksud apa? Ada satu perkara yang berlaku walaupun sebesar zarah yang bukan perbuatan Allah, maknanya lemah. Mustahil Tuhan lemah, maknanya mustahil ada sesuatu walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar atom, sebesar habuk sekalipun yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Jangan duk ngulang saja gak sifat wajib, sifat mustahil, sifat wajib, sifat mustahil, tapi tak lepas. Ialah kita makhluk ni dipanggil kuasa jugalah. Tu majazi je lah, bukan hakiki, tak salah pun. Orang ni orang yang paling berkuasa di tempat tu, kita katalah paling berkuasa, tak ada salah. Ada ni, sini siapa yang paling berkuasa, di sini siapa yang paling besar. Bukan besar tubuh, besar pakat lah. Siapa yang paling besar di sini? Tak ada kuasa, tak ada besar melainkan Allah. Tu hakiki. Kita kena fahamlah dua tu, hakiki, hak tak ada hak tu. Hak sebenar-benar Allah Taala belaka, makhluk tak ada apa pun. Dan makhluk kita boleh kata tak yang kuasa, yang gitu, yang itu, yang ini, boleh je. Majazi dia panggil, letak sementara, tak ada salah. Kalau kata siapa yang paling berkuasa di sini, tak ada salah. Ni siapa ke cakap gitu pun tak boleh. Cakap gitu pun tak boleh. Siapa paling berkuasanya? Allah je lah. Kalau kita balik pada hakiki, bukan kata Allah paling berkuasa, kita ni bukan yang paling berkuasa, kita tak ada apa benda pun. Kalau nak bicara hakiki, bukan Allah yang paling berkuasa, kita kuasa kecil-kecil. Kita tak ada apa-apa peranan pun nak ada kuasa di mana. Tidak ada kuasa kitanya. Yang berlaku di kita itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita sebut paling berkuasa tu cakap asbab, cakap majazi, tak salah. Ni siapa ke telajak ni, salah pengajian. Setakat ikut aku kan baca kau orang sombong tu, ikut aku. Ada lagi ikut aku macam tak ada Tuhan. Bukan, dia kata ikut aku tu hak sebab lah. Sombong tu maksiat batin, itu bukan bicara pegangan. Dia beza kau Tapi dia cakap mulut ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, bawanya salah. Tak nak beza. Itu hanya cakap. Kalau sombong, itu maksiat batin, sifat iblis, takabur. Kan orang kan, ikut aku nak apa pun. Jadi ikut aku. Hak Tuhan belaka tu pegangan.
Ke mana? Cakap tak boleh langsung dah. Ni kena beringat ni. Dia ni bunyi dah. Tauhid situ, tauhid sini, kena beringat. Ada pesen-pesen hok salah. Bawakan memang salah. Nak bicara bab tauhid. Jadi sekarang kalau kita balik kepada kita ni, ada yang paling kuasa. Dibuat belaka ke tak? Hak paling kuasa tu duduk saja je, tak ada buat apa pun. Hak paling berkuasa tu. Nak buka pintu pun lemah. Nak pegang payung pun lemah. Nak pakai kasut pun lemah. Orang buat belaka. Paling kuasa apa gitu? Nak buka pintu pun lemah. Orang buka pintu. Lepas tu nak pegang payung. Orang pegang payung. Tak lemah panggil gitu. Paling kuasa buat belaka ni. Itu panggil sandar makhluk paling kuasa tu sebenarnya tak ada gapa pun. Tapi Allah Ta'ala Qadir, yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maknanya semua tu perbuatan Allah belaka, yang bersifat dengan kudrah. Jadi panjang ni kita bicara dalam kitab Faridah ni, mustahil lawan kepada iradah. Tajuknya tajuk iradah kita ni. Kita duduk di bawah tajuk sifat yang ke-8. Sifat iradah, tapi di sini dia termasuk pembicaraan lawan kepada sifat kudrah, ajzun lemah, dan termasuk lawan pada sifat iradah, karahah tidak menghendaki. Jadi bicara sekarang ni, hak pegangan yang terpesong ni berpegang dengan sifat mustahil bagi Allah. Berpegang Allah lemah. Jadi Allah lemahnya macam mana? Allah hanya setakat letak kuah di sesuatu, sebab tu kuah tu yang we bekas. Sekarang nak masuk pula, hak Tuhan letak kudrah di hamba, kemudian hamba memberi bekas. Tapi antara dua ni lain-lain ni. Hak letak kudrah hanya khas kepada hamba. Adapun hak kuah ni kepada hak lain. Hak lain banyaklah. Tadilah pisau, api, obat, apa semua tu. Dia ada kuah di belakang tu. Ada apa dia? Nak terjemah macam mana? Qaf, waw, ta marbutah. Quwwatun. Nak terjemah macam mana? Kekuatan. Kekuatan di pisau, kekuatan di api, kekuatan di nasi, kekuatan di air, gitu. Kalau kita boleh ingat molek dah, tak apalah. Kuah sahaja. Kuah je. Mana tadilah di makhluk Allah ni, Allah jadikan kuah. Zahir ni, kuah ni lah yang macam tadi obat tu lah. Berbeza, obat kecil manis lain, obat darah tinggi lain, obat lemah jantung lain. Tengok pesen sama bulat je. Sama bulat je, dekat-dekat je. Kalau tidak tukar tu, kalau tak ada dia punya sarung bekas tu. Kalau tak ada sarung bekas, tukar apa-apa dekat-dekat je. Tapi berbeza tu. Di obat kecil manis ada kuah dia lain. Di obat darah tinggi ada kuah lain pula. Kuah tu mari mana? Kuah tu Allah jadikan. Jadi sampai masa ni kecil manis stabil, darah tinggi stabil, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Perbuatan Allah yang bersifat kudrah, bukan perbuatan kuah tu. Kalau perbuatan kuah yang menyembuhkan, yang menstabilkan kecil manis darah tinggi, maknanya berpegang Allah ajzun lemah. Kemudian dahulu saya bagi dua dah. Hak kuah ni sendiri. Hak kuah ni berpegang kuah memberi bekah ni ada tak? Bukan. Kita bicara dahulu hak tabi'ah, kita bicara dahulu. Hak tabi'ah, hak kapi ijma' ulama tu. Dia hak tabi'ah, hak semula jadi ni dipecah pada dua. Yang pertamanya, pisau memutuskan sendiri-sendiri, tabi'ah.
Tabi'ah ni kita bicara dahulunya semula jadi. Kalau kita cakap peseng kapung kok, bahasa dia, peseng dia, jenis dia. Jadi pisau secara tabi'ah, secara semula jadi memutuskan. Itu kafir ijma' ulama'. Api menghanguskan secara tabi'ah semula jadi, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama'. Obat menyembuhkan secara tabi'ah, nasi mengenyangkan secara tabi'ah, air menghilangkan dahaga secara tabi'ah, tu kafir ijma' ulama'. Ni berpegang, sebut berulang kali dah. Bercakap hanya bercakap asbab, tak salah. Jangan tukar pula situnya. Pisau tajam molek, sekali tarik je, macam orang semelih tu kan. Orang semelih tu kan pisau hok mahal tu, harga ratus-ratus tu, dia letak, dia tarik je sekali je. Bukan macam orang tua dulu semelih ayam, pisau tu pu ke warna tak tahulah, dia pusing ke tekuk ayam tu berapa minit tak tahu. Sudah patah tekuk ayam, putus dah. Duduk kehik, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Allah kata duduk ke pusing tekuk ayam, putus tekuk ayam. Pisau murah sekali lah. Cuba tengok orang semelih lembu masa musim korban tu kan, dia letak pisau tu, dia tarik je, sudah. Allah, pisau tajam molek. Tu cakap asbab. Tu cakap asbab. Api kuat capur pula dengan angin kuat, sekejap aje licin rumah tu. Tu cakap asbab. Allah makan menambah. Menambah makan hari ni kena sera molek, kenyam daeh. Tu tergantung dia ada kata ganda kan. Kenyam daeh. Kenyang sangat-sangat. Nasi ke? Tak, tu cakap asbab, majazi letak je. Jangan tukar dengan cakap asbab. Semenjak makan obat ning, obat darah tinggi ning, obat kecil manis ning, jadi kecil manis stabil, darah tinggi pun stabil. Tu cakap asbab. Hak tadinya hak pegangan betul benar ni. Putus semata-mata pisau, hangus semata-mata api, kenyang semata-mata nasi, sembuh semata-mata obat secara semula jadi. Tu kafir ijma' ulama'. Semayang puasa wajib diqadakkan kembali mula daripada umur baligh. Kalau pergi Mekah dah pun kena pergi Mekah semula, sebab tak ada lagi kewajipan haji hak sekali sama hidup. Kalau kafir ijma' ulama'. Satu laginya, memanglah pisau yang memutuskan sendiri, memanglah api yang menghanguskan secara sendiri semula jadi juga. Memanglah nasi yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan penyakit, tetapi dengan kuah tajam yang Tuhan letak di pisau, dengan kuah panas yang Tuhan letak di api, dengan kuah yang Tuhan letak di nasi, dengan kuah yang Tuhan letak di obat. Ni hak akidah yang bicara di sini, hak khilaf ulama, sama ada fasik, muqtadi' ataupun kafir juga. Ni kita bicara dah, tanda molek hak kita bicara dahulu 2 bulan lepas lah. Lama juga dahulu ni, 2 bulan lepas, sebelum daripada PKP 2.0 tu. Akidah yang ijma' ulama' kafir, satu. Akidah yang khilaf pada kafir. Ini cerita ni bukan cerita bab Islam, ni cerita bab iman. Zahirnya orang Islam, tapi kafir, mana batal iman, kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya walaupun hukum atas dunia sebagai orang Islam. Mana ni? Melainkan kalau dicerita betul-betul, itulah hak saya pegang, maka batal dengan Islam hak zahir. Sekarang ni dak ni, ni pegangan masing-masing. Jadi satunya kafir ijma' ulama', hak batal iman, kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya, zahirnya orang Islam. Satunya khilaf pada kafir. Kena faham ayat kita tu. Khilaf pada kafir dengan bahawa ulama' berkhilaf, ulama' berselisih sama ada kafir ataupun tidak. Itu khilaf pada kafir.
Hak kafir ijma' ulama, mana semua ulama mengatakan kafir, tak ada khilaf-khilaf dah. Jadi kalau pisau api ni memutus menghanguskan secara tabi'i semula jadi yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, atau kafir ijma' ulama. Sebaliknya pisau memutuskan sendiri semula jadi juga, api menghanguskan sendiri semula jadi juga. Jadi kita misal dua tu sudahlah. Jadi kalau kita misal banyak-banyak dengan nasi, dengan air, dengan obat, jadi masa sejam setengah je. Tapi kalau nak curi masa, buat panjang je lah. Lambat gerak kitab. Kita ambil dua je lah. Kitab pun misal dua. Pisau satu, api satu. Misal dua, kita ambil dua lah. Tapi hak kuahnya sama dengan hak lain-lain pun sama. Jadi satu laginya, memanglah pisau secara semula jadi. Memanglah api secara semula jadi yang memutus, yang menghanguskan, tetapi dengan kuah tajam di mata pisau, dengan kuah panah di api. Kuah ni Allah yang bubuh di mata pisau. Kuah ni Allah bubuh, Allah jadikan di api. Tapi sampai masa putus, bukan Allah buat. Kuah kok tuan bubuh di pisau tu yang memutuskan. Masa hangus, bukan Allah yang menghanguskan, tapi dengan kuah panas yang Tuhan letak di api. Hak ni khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir dengan bahawa ulama berselisih pandangan. Ada pandangan ulama menghukumkan kafir, ada pandangan ulama menghukumkan fasik lagi mubtadi'. Kita bicara dahulu. Fasik lagi mubtadi'. Dia Mu'tazilah ni banyaknya fasik lagi mubtadi' dah. Hak Mu'tazilahnya. Hak Mu'tazilah hak kebanyakannya fasik lagi mubtadi' dan khilaf pada kafir. Tapi hak khilaf pada kafir tu, hak Mu'tazilah ni pandangan muktamad tak bubuh hukum kafir. Walaupun ada ulama menghukumkan kafir, tapi pandangan muktamad tidak menghukum kafir, tapi fasik lagi mubtadi'. Macam dahulu kita bicara perkara jahat, bukan datang daripada qada Allah, khilaf pada kafir. Pandangan muktamad fasik lagi mubtadi'. Kena ingat ayat dia tu. Pandangan dhaif kata tak. Sesiapa yang berpegang perkara jahat bukan datang dari kehendak Allah, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Tapi itu khilaf pada kafir. Yang muktamadnya kata fasik lagi mubtadi'. Apa dia fasik? Berpegang dengan akidah yang dosa besar. Mubtadi' berpegang dengan akidah bid'ah. Bid'ah dengan makna akidah yang direka-reka, yang tidak dipegangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil apa ni? Bid'ah i'tiqadiyah dia panggil. Bid'ah pada pegangan. Hak ni besarnya. Ada pun bid'ah hak bab furu' agama ni kan. Bid'ah cabang agama ni. Baca kunut sunat ke bid'ah. Gitulah. Berwirid lepas sembahyang ramai-ramai tu, ini sunat ataupun bid'ah. Selepas selesai ke bumi talqin, sunat ataupun bid'ah, atau khilaf ulama. Itu bab furu' agama sahaja. Kalau kata bid'ah pun taklah hukum sampai ke hukum haram. Baca kunut subuh mazhab Hanafi letak bid'ah tu. Nabi tak buat. Tapi mazhab Syafi'i kata sunat. Dan mazhab Hanafi kata orang yang baca kunut ni neraka ke? Tak. Tapi mereka tak buatlah bid'ah. Mazhab Syafi'i kata sunat. Ada riwayat hadis masing-masing. Habis tak kata sudahlah. Tapi itu bid'ah kecil sahaja. Lepas sembahyang ni berwirid berdoa ramai-ramai. Nabi tak buat. Hak kita duk baca dalam wirid tu, hak tu sahabat baca tu Nabi yang ajar. Tapi buat ramai-ramai tu Nabi tak buat. Istighfar Nabi suruh. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Nabi suruh. Baca Allahumma antas salam Nabi suruh.
Baca ayat kursi pun Nabi suruh. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali ataupun 33 kali juga. Diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi 100 kali. Hak Nabi suruh belaka tu. Tapi buat ramai-ramai gitu, tu Nabi tak buat. Bida'ah, kata setengah sunat, kata setengah bida'ah. Tak ada apa tu. Mana kalau malas baliklah, tak sedar sibuk kat orang lah. Gitu je. Lepas ke bumi macam mana? Setengah ulama mengatakan sunat, setengah ulama mengatakan bid'ah. Lepas tu macam mana? Kalaulah nak cepat balik, pakai tak usah buat, boleh cepat balik, banyak kerja kita di rumahnya. Kalau nak duduk talqin pula, makan juga masa 5, 6, 10 minit ni. Tu kecil sangatlah, tak usah duduk balah tu. Tak usah duduk balah. Ni bid'ah i'tiqadiyah yang khilaf pada kafir. Yang khilaf pada kafir. Fasik akidah yang dosa besar. Sebut dah sebelum ni. Fasik ni banyak. Tinggal semayang fasik, tinggal puasa fasik, berjudi, minum arak, berzina fasik. Dosa besar belaka tu. Riak fasik, takabur fasik, hasad fasik. Dosa besar belaka. Ada ni. Jadi hak pegangan hak Mu'tazilah ni fasik dosa besar, tapi dosa besar pegangan ni lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, dosa besar tinggal puasa, dosa besar berjudi, minum arak, berzina, riak, takabur, hasad. Dosa besar belaka, besar dosa besar akidah lagi. Kemudian saya biasa buat contoh kan, orang berjudi tidak berjudi selama-lamanya. Hari Minggu dia berjudi, hari terima gaji dia berjudi. Minum arak, tidak ada orang minum arak sepanjang masa. Orang berzina, tidak ada orang berzina sepanjang masa. Matilah kalau berzina sepanjang masa. Ada ni. Jadi malaikat catat dosa besar ketika dia berjudi, dia minum arak, dia berzina. Malaikat catat dosa besar. Lepas siap dah kerjaan dibuat tu, setakat itulah dosa besarnya, kekal selagi tidak bertaubat. Tapi dosa besar akidah ni, malaikat catat dosa besar akidah sebesar-besar dosa, malaikat catat sentiasa setiap saat selagi berpegang dengan akidah yang dosa besar. Wa imma kita dalam semayang, wa imma kita dalam puasa Ramadan, wa imma kita duduk Mekah, tanah haram Mekah dan Madinah. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah sebab kita semayang serta dengan akidah dosa besar. Kita berpuasa dengan akidah dosa besar, kita mengerjakan haji dengan akidah dosa besar. Lepas tu amal sunat macam nak ustaz, tak sedut tanyalah amal sunat. Saya sebut tu amal besar sekali dah tu, tuan tak terima, sah ke amal sunat? Lepas tu tak ada lepas tu lah. Lepas tu mati macam mana? Mati penuh dengan dosa, tak ada pahala sikit abuk. Nak duduk mana? Pandai ni. Bukan nak kira duduk di akhirat ni, duduk di khotimah tu. Nak duduk mana di khotimah tu? Hak syaitan akan mai goda tu supaya akidah dak pasik dah, akidah kafir terus. Ni ketika khotimah. Hak tadi ni tak kafir lagi, akidah tu pun atas pandang muktamad. Pandangan kata kafir dah, ada kafir. Selama-lamanya pasik dak kafir. Tapi dah pahala amalan tak ada, dosa besar akidah Tuhan malaikat catat sepanjang masa, dekat nak mati macam nak bertahan. Pandai ni. Sebab itulah kena tu molek dalam bab ni. Jangan awak lebih kurang. Kita orang mengaji sok modah ni alhamdulillah lah. Cuma yang kita ulang ni sebagaimana sebut sebelum ni lah. Kita mengaji bukan setakat pegangan kita saja. Kita nak cerita, nak mengajar, nak menyampaikan kepada orang-orang yang dia bertanggungjawab kita, orang-orang yang boleh kita dakwah, gitulah. Jadi nak cerita-cerita ni bukan cerita reka-reka, kena panjang biar kita tahu juga. Sebut ni akidah ni ijma' ulama kafir, akidah ni khilaf ni pada kafir ni. Mana ada ulama hukum kafir Mu'tazilah ni. Walaupun pandangan muktamad letak pasik tak kafir pun, tapi pasik dosa besar, berat dosa besar lain lagi. Malaikat catat setiap saat pula kamu nak semayang macam dengan akidah yang dosa besar seumpama tu. Lepas tu kita pun nak hurah hak akidah, hak ahli sunnahnya macam mana. Kena pandai cerita lah, bukan hanya faham seorang.
Kita duk ngaji pesen kita ni, faham seorang, pegang seorang, lepas dah tak ada apa-apa pun, lepas dah fardhu ain masing-masing. Tapi takkan nak seorang gitu, biar boleh cerita. Mana hak salah ni, salah tu sampai tahap mana? Salah dia kafir ijma' ulama, salah dia khilaf pada kafir. Hak akidah yang fasik lagi mubtadi'. Bunyi ke arak sikit. Daklah, fasik mubtadi' ni ayat kitab faridah dah. Fasik mubtadi'. Itu yang kitab kita ni kan. Tak nanti nak kena ejewana fasik, nak ejewana mubtadi'. Dak ayat dah dalam kitab tu ada dah. Kita bicara dah dahulunya. Khilaf pada kafir, setengah mengatakan fasik lagi mubtadi'. Kita bicara dahulu. Jadi hak fasik lagi mubtadi' ni, hak khilaf pada kafir, pisau memutuskan sendiri, api menghanguskan sendiri secara semula jadi dengan kuah yang Tuhan letak. Tapi akidah ni bukan akidah ahli sunnah. Sebab apa? Sebab perbuatan Allah hanya letak kuah. Habis perbuatan Allah. Selepas daripada tu perbuatan kuah. Kuah tu makhluk. Jadi kalau Allah tidak menjadikan makhluk yang menjadikan, jadi berpegang Allah lemah. Situ salahnya. Berpegang Allah lemah. Lepas tu pula, kalau perbuatan Allah hanya letak kuah sahaja di makhluk, lepas tu mana kerja Allah? Bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya' fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban tu. Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan, ada urusan, ada perbuatan. Sepanjang masa Allah ada pekerjaan. Tak ada dah lah. Tak sepanjang masa dah lah. Sebab perbuatan Allah, urusan Allah, kerjaan Allah letak kuah sahaja. Di pisau, di api, di makhluk-makhluk yang lain, habis kerja Allah. Mana kata Allah sepanjang masa ada pekerjaan? Allah sepanjang masa ada pekerjaan, dan pekerjaan Allah tidak ada penghujung. Sebab apa pekerjaan Allah tidak ada penghujung? Sebab yang akan berlaku di hari akhirah, di syurga, di neraka, semua yang berlaku tu pekerjaan Allah. Jadi yang berlaku di syurga tu ada penghujung ke tak? Yang berlaku di neraka ada penghujung ke tak? Tidak ada penghujung, sebab syurga neraka dengan penghuninya kekal selama-lamanya. Jadi yang akan berlaku di syurga neraka tak ada penghujung. Kesemua tu perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah tidak ada penghujung. Tiba-tiba atas dunia pun habis dah perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya letak kuah di pisau dan api. Lepas tu memutuskan, bukan Allah dah, pisau sendiri yang memutuskan dengan kuah tajam yang Tuhan letak di pisau. Api sendiri yang memanaskan, yang menghanguskan dengan kuah panas yang Tuhan letak di api. Maknanya bukan pekerjaan Allah. Itu menyabitkan Allah lemah, mustahil sama sekali. Dan kita ahli sunnahnya macam mana? Kita ahli sunnah berpegang Tuhan letak kuah di pisau dan api, sampai saat memutuskan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, sampai saat menghanguskan tetap perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita berpegang. Maknanya kalau ada di obat tu apa-apa kandungan sekalipun, memang kita pun berpegang. Di obat ni ada kandungan yang dijadikan oleh Allah. Tapi sampai masa makan obat bergiam-giam, jadi penyakit bergegang stabil, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tak kuah di obat tu? Adalah. Kuah di obat tu berbeza ke tak? Berbezalah, sebab untuk penyakit yang berbeza. Tapi saat jadi penyakit yang berbeza tu jadi stabil, perbuatan siapa? Perbuatan kuah tu? Tidak, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kan saya pernah sebut sebelum ni kan, cakap obat lah, tapi cakapnya dengan izin Allah. Cakapnya sembuh dengan izin Allah. Comel lah cakap seumpama tu, dengan izin Allah. Cakap comel.
Dia pun sambung, Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan penyakit. Sebab Allah Ta'ala letak dah kandungan di obat. Kata ambil manalah akidah seumpama tu. Dia cakap obat Alhamdulillah dengan izin Allah. Alhamdulillah sekali tu sunat dah. Dengan izin Allah pula sunat pula cakap gitu. Comel lah tu. Alhamdulillah sunat dah. Dengan izin Allah sunat pula. Tiba-tiba dia sambung. Jadi lepas tu saya pun sebut izin Allah, dia takut dah. Kita ni dengan izin Allah, dengan kudrah dan iradah Allah. Dengan izin Allah, dengan qada dan qadar Allah. Dia dengan izin Allah, Allah membenarkan, Allah membiarkan, Allah tidak menghalang obat tu menyembuhkan. Tapi Allah menyembuhkan? Tidak. Tapi Allah tidak menghalang. Kalau Allah halang, obat pun tak boleh juga nak menyembuhkan. Tapi Allah membenarkan. Ini bukan sekalian perbuatan Allah. Jadi menyabitkan, menetapkan Allah jatuh lemah. Mana ada yang pahaman seumpama tu. Cuma ni kita kebimbangan tu tetaplah kena ada dalam bab pegangan. Hak zahirnya memang makhluk, memang pisau yang memutuskan, yang melukakan. Zahirnya gitulah kita duk cakap masa budak-budak lagi dah. Tu kata jangan main pisau, luka. Jangan main api, hangus. Tengok tu kan. Cakapan mulut memang makhluk. Hak zahirnya memang makhluk. Kalau tidak tanam di akidah kekuasaan Allah yang gaib ni, putus Allah yang buat, hangus Allah yang buat, macam mana nak berpegang? Kemudian kalau tidak tanam dengan akidah Allah yang amat kuasa perbuatan Allah belaka, akhirnya berpegang pisau memutuskan, api menghanguskan. Dia pisau memutuskan, api yang menghanguskan ni, dengan kuah yang ada di pisau dan api itu kena belajar juga pahaman sesat ni. Kalau tak belajar, pahaman sesat api semata-mata pisau semata-mata memutuskan, api semata-mata yang menghanguskan, tidak berkait pun dengan kuah yang Tuhan letak di pisau dan di api. Tu bukan fasik mubtadi', itu kafir ijma' ulama. Dah nak pegang kata hak sesat ni, pisau memutuskan pun dengan tajam yang Tuhan bubuh di pisau. Api yang jadi boleh menghanguskan pun bukan dengan sendiri api, dengan panas yang Tuhan letak di api. Nak kena reti juga hak sesat ni pun, hak fasik lagi mubtadi' ni pun. Kalau tak, semata-mata pisau memutuskan, semata-mata api menghanguskan, dengan tajam yang Tuhan budi pisau ke? Tak. Dengan panas yang Tuhan letak di api ke? Tak. Semata-mata pisau dan api. Tu hak kafir ijma' ulama. Ni takut sangat-sangat dah ni, kena qada habis main puasa ni. Tu kata kita mengaji sifat 20 ni bukan ngapa. Kita kena faham satu-satu sifat secara tafsil. Kan kita 20 sifat tu kan secara tafsil. Apa tafsil? Secara detail, secara perhalusi, secara satu persatu. Bukan secara ijmal, secara ringkas. Sama telok secara hafazan sahaja. Ngapa sebab 20? Hak tu budak umur baru-baru nak bilang umur 5 7 tahun boleh lah. Kena tafsil satu-satu sifat. Sifat kudrah Allah, sifat iradat Allah, sifat ilmu Allah. Allah yang bersifat ilmu mengetahui segala-gala. Allah yang bersifat iradah menentukan segala-gala. Allah yang bersifat kudrah yang melakukan segala-gala. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar habuk, sebesar kumang sekalipun. Gitu. Jadi kita mengaji sifat 20 secara tafsir ni lah kita nak berpegang dengan rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar ini adalah hak kudrah, iradah dan ilmu. Tuhan bersifat kudrah,
Tuhan yang bersifat ngekuasa. Sebab masa yang berlaku bukan kekuasaan Allah. Tu kata tak secara tafsil. Tu hak bicara bab kuah. Ni nak pergi pada bicara kudrah di hamba. Kudrah di hamba. Tapi kalau kita nak tengok lebih kurang je lah nampak. Tuhan letak kuah di pisau, Tuhan letak kuah di api. Boleh dah kata ke Tuhan letak kuah di tubuh kita, boleh juga. Tapi hak tu dia disebut Tuhan letak kudrah. Jadi hak hamba ni dia lain sikit nama dia. Tapi hukum pegangan sama. Ahli sunnah sama. Hak ijma' kafir dengan hak ijma' kafir kuah sama. Hak khilaf pada kafir dengan hak khilaf pada kafir kuah sama. Sama je. Tapi kalau kita sekali tengok antara kuah dengan kudrah di hamba ni samalah. Nah. Mana Tuhan letak kuah kekuatan di tubuh kita sama. Tapi itu dibicara asing. Jadi hak letak kudrah di hamba ni sebab tu dia letak lain. Hak terdahulu bicara kuah yang terletak di pisau dan api. Sesat situ dia buat tajuk lain pula. Dia buat tajuk lain pula. Hak berkaitan dengan orang ni bahawasanya hamba ini memberi bekah. Hamba dah. Tak kait dah dengan sesuatu macam pisau, macam api. Memberi bekah pada perbuatannya, perbuatan hamba. Dengan kudrah yang akan diakudrah oleh Allah Ta'ala padanya, pada hamba. Tapi kalau kira dekat tak kuah dengan kudrah, dekat je lah. Tapi hak ni memang lain pembicaraan. Nama Mu'tazilah ni pun tak sama. Hak Mu'tazilah hak kuah nama dia lain, hak Mu'tazilah kudrah di hamba nama dia lain. Tapi hukum dia sama. Kita ahli sunnah, Tuhan letak kudrah di hamba. Kita ahli sunnah, Tuhan letak kuah di pisau dan api. Tuhan letak kudrah di hamba. Kita ahli sunnah, betul? Tetapi sampai saat putus hangus perbuatan Allah. Sampai saat bergerak tubuh badan kita perbuatan Allah, bukan perbuatan kudrah yang Tuhan letak di Allah. Itu ahli sunnah. Hak berpegang Tuhan lemah ni, hak ijma' kafirnya macam mana pisau dan api memutuskan, menghanguskan sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Sama juga hamba manusia, hamba ni malaikat, jin dan manusia. Hamba manusia wi bekas sendiri yang tidak berkait pun dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama juga. Jadi hukum dia sama. Tapi akidah tu lain-lain nama di mazhab tu. Mu'tazilah lain-lain. Kemudian hak khilaf pada kafirnya, hak kata fasik mubtadi', pisau memutuskan dengan tajam yang terletak di pisau, kuah. Api menghanguskan dengan panah kuah yang terletak di api. Hamba memberi bekah dengan kudrah yang terletak di hamba. Hak ni khilaf pada kafir. Muktamad kata fasik lagi mubtadi'. Sama je hukum. Sama je. Tapi kenapa diasingkan antara kuah di pisau dan api dengan kudrah di hamba? Sebab memang dia akidah lain-lain. Mu'tazilah lain-lain. Tapi pesengannya sama sahaja. Ahli sunnah pun sama. Hak berpegang Tuhan lemah pun sama juga peseng dia. Hak kafir ijma' pun sama peseng. Hak khilaf pada kafir pun sama peseng. Sama pahaman. Pisau memutuskan sendiri-sendiri tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Api menghanguskan sendiri-sendiri tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Hamba memberi bekah sendiri-sendiri tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan dengan kuah tajam di pisau. Api menghanguskan dengan kuah panas di api yang Tuhan jadikan. Hamba memberi bekah pada perbuatan hamba dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Khilaf pada kafir. Tapi sebagaimana tadi, nak berpegang kuah memberi bekah, hak khilaf pada kafir itu macam mana nak berpegang dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba memberi bekah? Pun nak kena ngaji jugalah.
Kalau tidak kau tak ada lah. Hamba beri bekah sendiri-sendiri dengan zat kudrah hamba sendiri-sendiri, tidak berkait pun dengan kudrah dan iradah Allah yang menjadikan kudrah di hamba. Itu kapi ijma' ulama. Sebab saya pernah jumpa ni, saya biasa sebut, saya tanya baba di foto ni, dia tak percaya tu, saya biasa sebut cerita ni. Memang dia kata dia pegang gitulah, pisau lah. Maknanya pisau-pisau pun kata dengan tajam yang tuan letak dipisahkan. Dah. Pisau tajam kita buat dah. Allah apanya. Maknanya pegangan disalah dah. Tapi nak letak kepada hak pasik lah, jangan letak pada hak kapi. Hak pasiknya macam mana? Memanglah awak berpegang, pisau memutuskan. Akidah awak tu salah. Tapi pisau memutuskan pun bukan dengan pisau semata-mata, dengan tajam yang Tuhan bubuh di mata pisau. Tak ada tu, dia kata tak ada kait-kait dengan Allahnya. Mata-mata pisau tak ada kait pun dengan tajam Tuhan letak di pisau. Tu kapi ijma' lah tu. Maknanya nak lari daripada kapi tu, awak betul pegang, awak salah kata. Awak berpegang pisau yang memutuskan sendiri, salah sangat pegangan tu. Tapi dengan tajam yang Tuhan jadikan di mata pisau tu. Dia awak dak pisau semata-mata, tak ada kait pun dengan kuah tajam. Tidak sebutlah kuah tu, tak ada kait pun dengan Tuhan bubuh tajam di mata pisau. Jadi salah tu salah dah. Cuma kita nak letak di hak pasif, lepas tu bertaubah dengan Allah. Semain puasa tak kena qada. Tiba-tiba dok dia kata tak ada tajam-tajam di mata pisau Tuhan buat, tak ada tajam tu bawa kita buat. Kita aslah tajam lah, tak ada kait dengan Allahnya. Dan Allahnya duduk mana? Allah ni buat gini, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, buat manusia. Memang dah dia ngaku orang Islam kan, mesti dia ngaku Allah yang buat. Tapi lepas tu tak ada Allah. Jadi putus tu pisau, salah putus tu pisau Allah Ta'ala. Tapi tak nak letak di hak pasik lah, yang sikit dak juga, tak ada, dia kata tak ada. Memang semata-mata pisau. Memang zahir dia gitu kan. Sama juga tu hamba kita sendiri beri bekah, zahirnya kita kan. Gerak diam kita yang buat. Kita pun berusaha, berhasil usaha kita yang buat, bukan zahir dia gitu. Hak perbuatan kudrah Allah gaib. Nak berpegang dengan gaib ni, kena tanam molek akidah gaib ni kepada anak-anak kita. Kalau berpegang, hamba wi bekah sendiri, bukan Allah yang wi bekah, dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Nak kena belajar juga tu. Akhirnya dengan semata-mata hamba, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah tu kapi ijma' ulama. Bukan kita bicara sekarang. Hak sekarang ni hamba memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba tu pun sudah berpegang Allah lemah. Sama telah pula tak ada kait langsung dengan Allah Ta'ala, hamba semata-mata. Hak dengar-dengar cerita hak karut-karut ni, orang semayang dok tinggal, berjemaah dok tinggal, ayah haji. Bayangkan begitu sesatnya akidah. Lepas tu lepas tu saya pesan semua, jangan duk ceritalah. Kalau kita berpegang akidah salah, kita bertaubah dengan Allah. Ini dosa kita dengan Allah. Tak usah cerita pada siapa-siapa. Yang kita nak cerita dosanya, dosa dengan anak Adam, kita nak pergi cerita depan dia kerana kita nak minta maaf. Cerita dosa dengan anak Adam pun bukan cerita pada orang lain, cerita kepada orang yang kita ada salah dengan dia. Tu wajib cerita. Kita dosa tak boleh cerita, bertaubah dengan Allah, termasuk dosa akidah. Dosa dengan anak Adam tu lain, sebab kita kena cerita dan mengaku salah di hadapan orang yang kita ada salah dengan dia. Ada ni. Kalau kita ambil barang orang, selain daripada kita ganti barang orang, kita kena minta maaf, kena ngaku kita ambil. Janganlah kita gatal senyap-senyap.
kita kata senyap-senyap, kita sudah memulangkan kembali harta orang yang kita ambil secara zalim. Setakat itulah dosa kitanya. Tapi dosa kita masa kita ambil harta orang tu tidak diampuni sebab kita tak minta maaf dengan tuan dia. Kita wajib kena minta maaf, atau balik itu satu kewajipan, minta maaf satu kewajipan. Tu mana? Melainkan kalau minta maaf mudarat kita, lama hidup bunyi. Aku tahu siapa ambil barang aku ni, memang lama hidup bunyi. Takutlah kita nak pergi mengakunya. Tahu dah dia pula backing. Barang tu barang yang paling mahal bagi dia. Biarlah barang tu tak mahal pun, bagi dia sayang sekali. Aku tahu je siapa ambil barang ni, siap. Wadah ni. Atau balik pergi mengaku saya ambil, makan tak habis lah. Jadi dosa akidah, dosa kita dengan Allah, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang Allah dah kata pelik-pelik pegangan. Zahirnya kuat amal ibadat. Dah kita duk ngaji kudrah iradah bubuh mana? Lepas main kita baca 10 kali tu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, satu keesaan, wahdahu, keesaan yang kedua, la syarikalah, keesaan yang ketiga. 3 keesaan tu, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Yang berlaku semua perbuatan Allah. Putus perbuatan Allah, hangus perbuatan Allah. Gerak dia yang hamba pun perbuatan Allah. 10 kali kan baca lepas mayang tu kan, Pak Nabi suruh baca la ilaha illallah, 1. Wahdahu, hal keadaan esa, 1. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, 1. Esa pula situnya. La ilaha illallah, esa dah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah saja Tuhan. Wahdahu, hal keadaan Allah ni esa, 1. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Maksudnya apa? Esa pula, 3 esa situnya. Lepas tu di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap sesuatu amat kuasa. Kesemuanya datang daripada kekuasaan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Apa benda laginya? Itu dia kata fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Kemudian sampai sekarang pun masih lagi ada orang cerita-cerita hak semasa-semasa berkait dengan perkara jahat, berkait dengan hak qada yang terpadam, qada yang diubah, qada yang dihapuskan oleh Allah. Masih lagi bicara sekarang. Tapi hak terpadam tu dinaik hak azali, bukan hak luh mahfuz. Tu ada pula ajar Allah kuasa kan, dia nak padang, dia padanglah ketentuan dia. Dia nak ubah, dia ubahlah ketentuan dia. Kan hak dia belaka kan, ikut pandang Allah lah. Qada Allah, Allah nak padamkan, Allah nak ubahkan. Hak Allah, Allah buat je nah. Itu perkara mustahil. Di mana letak ilmu Allah? Sekali begitu, sekali begini. Ada ni ketentuan Allah, iradah. Kita bicara iradah sekarang, selaras dengan sifat yang ke-9, sifat ilmu. Bila selaras dengan sifat ilmu, ilmu mengetahui segala-galanya, iradah menentukan segala-galanya. Ilmu mengetahui pada azal, iradah menentukan pada azal sedia kala. Jadi qada Allah, iradah ni selaras dengan ilmu. Jadi kalaulah
qada Allah selaras dengan ilmu. Kalau qada tu Allah ubah hak azali, di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kuasa segala-gala, segala-gala yang Allah kehendak. Kehendak Allah tidak berkait dengan perkara mustahil seumpama tu. Dah kata terpadam, terubah, itu Lauh Mahfuz, itu baharu. Itu bicara lain pula. Kita bicara di rukun iman yang keenam. Kita bicara di iradah Allah, hak qadim, hak azali. Kan kita bicarakan ketentuan azali, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah azali sedia kala. Hak Lauh Mahfuz ni hak baharu, hak Tuhan jadikan kemudian. Dia dalam buku sekolah bicara bab-bab hak mu'allaq mubram dalam buku sekolah, hak sekolah menengah. Saya sebut kata dalam kitab Faridah pun tak bicara hak Lauh Mahfuz. Kiraan kitab Faridah ni halusidah, tak cerita pun, buku sekolah rekah aja. Tapi dia cerita hak mu'allaq, hak tergantung tu. Tapi diletak di bawah tajuk rukun iman yang keenam. Tak ada Lauh Mahfuz tengah tu. Hak tergantung tu naik kepada qada azali. Qada azali nak pergi pada hak mu'allaq tergantung, kena letak Lauh Mahfuz bawah tu. Jadi adalah orang-orang berkenaan, dia tanya dia punya pelajar-pelajar dia. Pelajar berfahaman bahawa hak terubah adalah hak azali. Hak azali iradah Allah mubram, putus belaka dah. Tak ada tergantung, mustahil berubah sama sekali. Ada ni. Tapi pelajar faham hak hak azali. Sebab apa? Sebab tajuk mu'allaq tu duduk di bawah hak azali. Sekarang ni rukun iman ke-6, buku sekolah menengah ni. Qada, qadar, rukun iman ke-6. Di bawah tu lalulah dibubuh hak mu'allaq, hak mubram. Ada ni. Tapi hak mu'allaq mubram ni naik pada hak azali. Dan kemudian memang orang pun beritahu, saya tanya orang ni memang setengahnya berfahaman memang hak azali yang tergantung, hak azali yang terubah. Jadi hak azali tergantung macam mana? Allah telah mengqadakkan segala-gala, nak tergantung di mana? Qada Allah selaras dengan ilmu, nak berubahnya macam mana? Ni banyak perkara tu. Banyak perkara. Hak kita tekan dalam kitab kita ni, Wisyah ni, perkara jahat. Ni banyak juga ni. Hak terpesong. Bab ikhtiar usaha, banyak juga hak terpesong. Sekarang ni terpesong ni bukan hanya di kalangan orang yang tak belajar. Di kalangan orang yang belajar dan di kalangan orang yang mengajar sendiri. Di kalangan orang yang mengajar sendiri, yang ajar dengan akidah yang terpesong. Sebab itulah kita kena ambil faham molek untuk diri kita dan untuk anak cucu kita. Takut mereka terdengar dengan bawakan hak terpesong yang bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang. Menafikan qada Allah bukan calang-calang orang. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Allah hanya menentukan kelahiran dan kematian. Dalam kehidupan puluh-puluh tahun, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Dia menafikan iradah Allah. Lepas tu Allah buat ke tak? Hak kudrahnya wallahu alam lah. Tapi dia menafikan hak iradah. Dia hanya berpegang ilmu saja. Allah mengetahui. Kita tak. Kita berpegang Allah menentu, Allah mengetahui. Allah menentu, Allah mengetahui akan segala perkara. Iradah ilmu, iradah ilmu. Menentu iradah, mengetahui ilmu. Sampai masa mengada kudrah segala perkara. Ni tak ni menafikan iradah Allah. Iradah Allah hanya menentukan kelahiran dan kematian. Selepas daripada itu, manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Mana rukun ke-6? Mana bicara bab iradah? Mu'tazilah dia menafikan
iradah pada perkara jahat saja. Ni tak ni. Baik ke jahat ke tidak ada iradah Allah. Allah hanya mengetahui. Banyak bawa seumpama ni. Orang-orang yang bukan calang-calang orang. Waktu kata kita kena faham bukan setakat faham fardu ain dalam perkara ni. Kena faham fardu kifayah. Berperingkat kita boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Faham setakat fardu ain pegang seorang. Mari apa-apa kok tak pandai nak cerita tapi kita tak terpengaruh dah. Walaupun siapa orang tu sekalipun kita tak terpengaruh dah. Tapi kalau anak kita, cucu kita terpengaruh, kita boleh buat apa? Tak pandai nak cerita. Mana apa ni? Tak pandai fardu kifayah. Kita dalam bab ni, bab qudrah, iradah, ilmu, bab qada' qadar, hak fardu ain tu clear, hak fardu kifayah. Ni detail-detail ni fardu kifayah belaka ni. Hak kuahnya macam mana, hak qudrahnya macam mana. Jadi kira-kira kita ni hak kudrah tu pun tak habis lagi tu. Kita kena baca semula lah hak kudrah tu. Jadi minggu ni kita ulang hak minggu lepas dah tepat ni. Jadi minggu depan pun ulang hak ni jugalah. Hak kudrah ni hak Mu'tazilah Qadariyah. Hak masyhur hak lawan Jabariyah dah. Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah. Mana Qadariyah? Hak baca ini. Hak baca hari ni inilah dinama Qadariyah. Bahawasanya hamba ini memberi bekas pada perbuatannya, perbuatan hamba dengan kudrah, dengan kuasa yang akan kudrah oleh Allah padanya, pada hamba. Inilah Mu'tazilah Qadariyah. Khilaf pada kafir. Mutamak kata fasik lagi mubtadi'. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Lawan kepada Jabariyah. Ni Mu'tazilah Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah. Ni Qadariyah. Adapun hak kuah di pisau, kuah di api, itu bukan Qadariyah. Itu dipanggil puak Tabaiyin. Ni puak ni jarang kita dengar. Tapi kita letak nama Mu'tazilah sudahlah. Tetapi terkadang hak kuah di mata pisau, hak panas di api, ada orang diletak nama Qadariyah juga. Tak betul. Sekarang hak pegangan yang fasik lagi mubtadi', pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di pisau, api menghanguskan dengan panas Tuhan letak di api, dia kata Qadariyah. Tak betul. Qadariyah hanya pada hamba sahaja, hak lawan Jabariyah. Hak pisau, hak api dan hak lain-lain tu bukan Qadariyah. Itu puak Tabaiyin. Puak yang berpegang berlaku secara tabi'ah, berlaku secara semula jadi. Pisau semula jadi memutuskan, api semula jadi menghanguskan dengan kuah yang Tuhan letak di pisau dan api. Itu beza dia dengan kuah tu. Tapi dia panggil puak Tabaiyin. Tabaiyin ni puak yang berpegang secara tabi'ah. Puak Tabaiyin hak kafirnya, pisau memutuskan tak berkait dengan Allah, api menghanguskan tak berkait dengan Allah. Itu hak kafir ijma' ulama' dipanggil Tabaiyin juga. Jadi Tabaiyin ni pecah dua. Satunya kafir ijma', satunya khilaf pada kafir. Tapi nak ceritanya, pegangan pisau memutuskan dengan tajam yang tak letak di pisau bukan Qadariyah. Biasa orang ceramah dia letak nama Qadariyah. Bukan. Qadariyah hanya hamba membekah pada perbuatan hamba dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kudrah tu jadi Qadariyah tu. Kudrah qadar jadi Qadariyah. Ambil daripada mana? Ambil dari kudrah tu lah. Tuhan letak kudrah di hamba. Kudrah hamba yang bekas sendiri. Tu timbulnya nama Qadariyah. Jadi hak tajam di pisau, panas di api, itu bukan Qadariyah. Tapi peseng akidahnya dekat-dekat sama. Pisau Tuhan letak kuah, hamba Tuhan letak kudrah. Tak sama. Tak sama je lah. Peseng dia sama, tapi nama dia lain. Jadi hak bab kudrah yang kita baca hari ni, hamba memberi bekas dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Inilah Mu'tazilah Qadariyah lawan kepada Jabariyah. Yang mana dalam kitab kita tajuk Qadariyah, tajuk Jabariyah. Dalam kitab kita ni di muka surat
Di muka surat mana? Tahu dah muka surat dah. Sebab kitab ni, kitab Faridah ni kali yang kedua dah ni. Ingat tak kat mana muka surat? Hak Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah se, Jabariyah se. Ahli Sunnah. Ustaz berapa? Dia biasa kalau mengaji, kita letak di muka surat depan. Qadariyah, Jabariyah, muka surat berapa? Senang nak cari. Dia nak cari gini ni, lepas belek-belek, tak jumpa pas sudah dah. Cari dengan laju nak jumpa macam mana? Kat mana? Qadariyah, Jabariyah. Ramai-ramai kita ni. Ramai-ramai kita ni. Tanya ramai-ramai orang ngajar tak je cari, pelik apa orang ramai. Dia belakang dah, dia belakang dah. Memang di sebelah belakang tu. Dekat mana, dekat Nabi dah lah. Mana? Siapa duk jumpa ni? Mana tak jumpa langsung ni? Ke kat mana? Belakang apa? Tak belakang lagi. Kita muka surat 9 ni muka surat 2 belah. Belakang apa? Muka surat 2 belah. Muka surat 2 belah. Muka surat 2 belah Ahli Sunnah dengan Jabariyah. Muka surat 3 belah. Hak atas sekali tu. Hak tu. Hak Mu'tazilah Qadariyah. Muka surat 3 belah atas sekali tu kan ketiga tu. Dia ada 3 ni. Ahli Sunnah wal Jamaah muka surat 2 belah. Jabariyah muka surat 2 belah. Bagi yang bawah sekali tu lah. Hak muka surat 3 belah. Ketiga mazhab Mu'tazilah. Ni Mu'tazilah Qadariyah. Iaitu mazhab Mu'tazilah Qadariyah, i'tiqad bahawasanya hamba itu, hamba ni malaikat, jin dan manusia. Hamba itu menjadi segala perbuatannya, perbuatan hamba yang ikhtiari dengan kudrah. Ni dengan kudrah ni. Dengan kudrah yang dijadikan dia akan kudrah oleh Allah pada dirinya, diri hamba. Dekat Mu'tazilah Qadariyah. Yang kita baca tadi ni surat 13 bagi atas sekali tu. Mu'tazilah Qadariyah bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya, hamba menjadikan sendiri perbuatan diri hamba ni yang ikhtiari. Dengan apa tu hamba menjadikan? Dengan kudrah mari mana tu? Yang dijadikan oleh Allah pada dirinya, diri hamba. Mana kudrah ni mari daripada Allah juga bubuh di tubuh hamba. Tapi sampai masa hamba yang ada kudrah di tubuh hamba, di diri hamba yang bekas sendiri. Tu Mu'tazilah Qadariyah. Ni yang ketiga. Tengok yang kedua, surat 12 tu Jabariyah. Yang pertama mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah sangat mustahak kita kena beza molek antara 3 ni untuk memastikan kita benar-benar berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi minggu depanlah kita baca balik hak berkaitan dengan hamba bekas dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan pada hamba. Wallahu a'lam.